Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Hakim, mewakili Kumpulan 4. Jadi saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang isu sensitiviti agama di Malaysia. Jadi seperti kita sedia maklum, isu sensitiviti agama di Malaysia ni kita terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Contohnya seperti Melayu, Cina dan India, agama Islam, agama Buddha dan juga agama Hindu. Jadi setiap kaum di Malaysia mempunyai identiti budaya dan agama mereka tersendirilah. Termasuk juga corak pemakanan atau lebih umumnya kepenggunaan kehidupan harian mereka. Jadi pantang larang setiap agama dan budaya juga adalah berbeza-beza dan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Kadang-kala ianya bersifat agak kontradik antara ajaran Islam dan bukan Islam lah. Sebagai contoh, sering menjadi isu di Malaysia adalah isu pemakanan daging khinzir antara khinzir orang Cina dengan orang Islam. Pemakanan dan penggunaan khinzir adalah terlarang, akan tetapi khinzir adalah sangat lazim dan digemari oleh masyarakat Cina. Begitu juga dengan isu daging lembu, di mana ajaran Islam membenarkan pemakanan daging tersebut yang disembelih dan dimasak halal, tetapi masyarakat Hindu pula memulakan lembu. Jadi ia sikit sebanyak mengutarakan kontradik di antara bangsa dan agama. Kontradiksi ini harus dijaga setiap masyarakat bagi mengekalkan suasana aman dan harmoni di Malaysia. Permasalahan berkaitan makanan tak pernah susut di Malaysia yang berkait rapat dengan penganut Islam dan penganut agama lain. Jadi antara isu yang dimasukkan adalah seperti ternakan yang diberi makan organ dalaman, tumbuhan yang dibaja oleh najis, dan sosej daripada usus binatang tersebut, dan banyak lagi lah isu-isu lain. Jadi terdapat juga isu campuran usus khinzir dalam produk harian seperti berus yang dibuat daripada bulu khinzir, dan isu penyembelihan haiwan yang tidak sempurna mengikut syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Adli, dan saya akan sambung pada permasalahan kajian. Contohnya seperti sausage daripada usus khinzir. Sikap pengusaha makanan dalam industri halal yang tidak beretika juga perlu dibendung apabila ia melibatkan sensitiviti setengah pihak. Hal ini dapat dikesan apabila terdapat sebilangan pengusaha makanan yang menghasilkan sarung kulit sausage daripada usus khinzir. Penggunaan kulit sausage daripada sumber ini lebih murah dan mudah didapati berbanding bersumberkan haiwan halal seperti lembu dan kambing. Pada awal pertengahan tahun 2005, 2 buah kilang dilaporkan telah diserbu di sekitar komplek dan pasar borong di Selayang oleh pihak berkuasa terhadap penggunaan usus khinzir di dalam sarung kulit sausage dan penyalahgunaan logo halal terhadap produk halal. 3 hasil pemeriksaan tersebut, pihak berkuasa telah merampas 200 kotak berisi sausage, kotak kosong dengan logo halal yang tidak sah, pelekat dan sarung plastik. Di samping itu, kedua-dua buah kilang tersebut merupakan pembekal utama sausage kepada kira-kira 56 pasaraya dan hotel terkemuka sekitar Lembah Kelang. Walaupun hasil analisis makmal mendapati kilang tersebut bersih daripada tuduhan yang dikatakan menggunakan sumber usus daripada khinzir, 4 persepsi masyarakat terhadap pencampuran bahan dikategorikan sebagai haram atau meragukan adalah membimbangkan. Berdasarkan laporan analisis makmal menunjukkan tiada unsur khinzir dalam sausage sebagaimana didakwa. Selain itu, penggunaan lemak khinzir dalam shortening dan bahan masakan. Lemak daripada haiwan turut digunakan sebagai bahan tambah dalam makanan. Ia berfungsi sebagai ejen emulsifer, lelemak, ejen pewarna, pengikat air serta minyak dan seumpamanya dalam produk seperti coklat, aiskrim, pastry, kek dan sebagainya. Sumber lemak tersebut dapat diperolehi daripada 2 bahan utama iaitu haiwan dan tumbuhan. Bagi kategori haiwan, ia terdiri daripada sumber haiwan halal serta disembelih dan haiwan yang diharamkan mengikut perundangan Islam. Asasnya, lemak dan minyak yang bersumberkan haiwan halal dan tumbuhan dibenarkan dan tidak menimbulkan kebimbangan di kalangan penghuni Islam. Ia berbeza daripada lemak yang bersumberkan khinzir.
Ini kerana penggunaan lemak daripada khinzir dalam produk makanan dan bahan masakan seringkali dilaporkan dalam akhbar-akhbar tempatan. Berdasarkan laporan akhbar pada bulan September 2010, sebuah syarikat pengilang minyak sapi jenama QBB Pure Ghee telah ditarik balik status halalnya oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau lebih dikenali sebagai JAKIM pada 19 Ogos tahun yang sama kerana didapati mengandungi elemen yang meragukan, dipercayai bersumberkan lemak daripada khinzir. Walaupun begitu, setelah kajian dilakukan oleh pihak berkuasa, didapati produk QQB disahkan halal dan suci daripada elemen yang meragukan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang objektif kajian. Yang pertama, dapat mengkaji maksud isu sensitiviti agama di Malaysia. Yang kedua, dapat mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi isu sensitiviti agama. Dan yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah mencegah masalah isu sensitiviti agama. Dan yang keempat, dapat mengenal pasti masalah-masalah yang timbul dari sensitiviti agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sambung pada dapatan kajian, dan antara yang saya akan bincangkan adalah objektif yang pertama, iaitu mengkaji maksud isu sensitif dalam agama. Agama pada lazimnya ia merupakan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada kuasa ghaib dan sakti seperti Allah. Dan agama ni dia banyak lagi maksud yang lebih luas, iaitu sistem kepercayaan komprehensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Dan antara artikel yang saya baca iaitu daripada Muhammad Anwar Ramli 2012. Dalam artikel ni ada menyatakan dalam masyarakat majmuk di Malaysia ni, agama sendiri yang antara salah satu hubungan antara etnik tu meregang. Dan saya akan ceritakan dari aspek agama Islam. Dalam agama Islam ni, Islam ni menitik beratkan makanan yang bersih dan halal. Jadi antara makanan yang orang Islam nak jauhkan, alkohol dan khinzir. So, dua makanan ni memang amat-amat ditolak dalam Islam. Jadi, orang Islam kena berhati-hati dalam mengambil makanan tersebut. Dan antara artikel yang saya baca juga iaitu daripada Siti Khadijah 2017. Dalam artikel ni cakap, kewujudan pelbagai agama merupakan satu fitrah yang perlu diterima oleh semua makhluk ciptaannya. Serta itu adalah sebahagian daripada lambang Malaysia sebagai negara yang mengamalkan masyarakat majmuk. Dan dalam artikel dia juga disebut dia citetkan kolam W. Chowdhury 1993. Dan kolam ni cakap yang agama bila wujudnya agama ni, hubungan antara etnik ni makin renggang sebab ada perbezaan kefahaman. Tapi agama ni juga salah satu faktor yang dapat menaikkan suatu dinasti seperti di negara China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membincangkan atau saya ingin mengupaskan isu-isu sensitiviti agama, langkah-langkah dan faktor-faktor kewujudan kepelbagaian agama merupakan satu fitrah yang perlu diterima oleh semua makhluk ciptaannya, serta ini adalah sebahagian daripada lambang negara Malaysia sebagai negara yang mempunyai kepelbagaian agama dan masyarakat yang majmuk. Selain itu, sejarah Malaysia menunjukkan bahawa dari aspek politik dan isu ekonomi yang menjadi asas kepada konflik antara orang Melayu dan bukan orang Melayu dalam masyarakat di Malaysia. Selain itu, kajian juga dijalankan. Ini melihatkan sensitiviti agama merupakan satu faktor yang mempengaruhi berlakunya konflik dalam masyarakat yang berbilang kaum.
khususnya di negara kita, iaitu Malaysia. Antara langkah-langkah isu ini ialah isu tidak boleh menyentuh soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Justru perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diurus sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara yang tidak diingini. Selain itu, antara langkah yang boleh diambil atau boleh dilakukan ialah memberi ruang kepada kaum masing-masing untuk berdialog secara sihat supaya dapat dikurangkan prasangka dan dipupuk secara tidak langsung, dapat melahirkan semangat perpaduan serta kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah wacana akademik atau seminar juga dapat meningkatkan interaksi yang positif antara kepelbagaian kaum di Malaysia serta dapat membincangkan kefahaman mengenai nilai agama untuk membantu menangani isu sejagat yang menggugat manusia secara keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya sambung pada objektif yang keempat, iaitu kesan-kesan jika tidak menjaga isu sensitif dalam agama. So, baru-baru ni ada tular satu video tentang orang Islam sendiri mempromosikan iklan judi. Dan iklan ni tular suatu bulan Aidilfitri, tak salah saya. Okey, dalam iklan tu dia promote ditarik semua agama untuk berjudi. Jelas-jelas kita boleh nampak yang ada agenda jahat untuk menjatuhkan maruah orang Islam. So sewajarnya pihak anti babit seperti penerbit, korporasi maupun pelakon itu sendiri diambil tindakan. Sepatutnya orang-orang yang terlibat tu didakwa tertaluk pada Kod Kandungan Komunikasi dan Multimedia. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Arif Ibrahim. Saya dari Section CM201. Hari ini saya akan membentangkan pasal khusus yang saya buat dengan kawan-kawan saya, iaitu isu sensitiviti agama. Implikasi kajian kita ialah memandangkan penyelidikan telah dilakukan dan temubual kini selesai. Boleh dikatakan menjaga isu sensitif agama adalah salah satu daripada beberapa perkara yang dilihat dalam masyarakat. Menurut kajian Muhammad Faizal Ashari dan Muhammad Arif Kushairi, isu-isu yang berkaitan agama merupakan antara isu yang bersignifikan kepada hubungan etnik di Malaysia. Kerana agama merupakan salah satu identiti utama etnik di Malaysia. Ia merupakan isu yang mempunyai potensi untuk mencetuskan salah faham, prejudis, perasaan tidak puas hati serta konflik dalam hubungan interetnik antara orang Islam dan bukan Islam di Malaysia. Untuk kesimpulan dalam isu sensitiviti agama, mencetuskan soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Justru kepelbagaian dan kefahaman perlu disesuaikan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Kita juga perlu tahu dan fahamkan perspektif-perspektif agama yang lain di Malaysia untuk memastikan perpaduan dan kehidupan yang harmoni untuk Januari pada masa hadapan. Penggunaan bahagian-bahagian kinzir juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi isu-isu agama, isu-isu sensitiviti agama. Penggunaan organ atau isi kinzir
untuk mengurangkan kos pengeluaran adalah bukan cara yang betul untuk mengurangkan kos pengeluaran. Oleh sebab ini, banyak umat Islam di Malaysia ragu-ragu dengan produk yang diproses melalui kilang dan makanan-makanan yang dijual dalam tin. Pilihan rakyat Malaysia ahli politik yang sering menggunakan isu tentang agama untuk mengayuhkan undi adalah salah satu lagi faktor yang boleh mempengaruhi isu-isu sensitiviti agama. Oleh itu, punca penggunaan isu agama akan menyebabkan kesan yang buruk terhadap masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia akan berpecah belah mengikut isu-isu sensitiviti agama. Langkah-langkah yang boleh dibuat untuk mengelakkan masalah ini adalah setiap seorang perlu memuliakan tanpa mengira perbezaan budaya dan agama serta saling menghormati perbezaan antara agama tanpa mencetuskan konflik. Masyarakat perlu juga menjaga keamanan dan kedamaian supaya perkara-perkara yang tidak ingin ini berlaku. Setiap individu pula juga mendalami pemahaman agama sebetul-betul. Alhamdulillah, dengan izinnya, saya dan rakan kumpulan dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya. Tugasan ini memerlukan kami menemu ramah responden untuk mengajukan persoalan yang berkaitan dengan isu sensitiviti dalam agama. Syukur kerana sepanjang pelaksanaan menemu ramah responden kami tidak menghadapi masalah yang besar yang boleh menghalang kami menyiapkan tugasan ini. Saya amat berterima kasih kepada kedua-dua responden yang sanggup membantu kami dalam melaksanakan wawancara ini. Kedua-dua responden memberi maklumat yang sangat jelas dan lengkap. Ia dapat memudahkan saya menyiap tugasan saya tepat pada waktunya. Semasa melaksanakan tugasan wawancara ini, saya telah menerima banyak faedah yang baik dan berguna. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan, saya lebih memahami tentang isu sensitiviti agama yang sebelum ini saya tidak pernah didedahkan secara terperinci seperti ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua ahli kumpulan saya kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tidak dilupakan juga pesyarah bagi tugasan ini, iaitu Puan Zuriani binti Ibrahim yang telah mendorong kami melaksanakan tugasan ini dengan sempurna. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Arif Ibrahim ingin mengucapkan terima kasih kerana topik khusus yang telah saya kupas bersama rakan sepasukan ini. Saya dapat mendalami kepahaman saya terhadap isu sensitiviti agama. Saya rasa bersyukur dan menghargai hakikat bahawa peluang seperti ini diberikan kepada pelajar untuk mempelajari topik yang biasanya tidak diperkatakan di dunia nyata. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, Puan Zuriani binti Ibrahim, kerana memberikan tugas yang berfaedah untuk saya dan untuk kanak-kanak pada masa hadapan. Salah satu cabaran yang perlu saya hadapi semasa tugasan ini ialah saya tinggal di tempat yang berbeza pada rakan sepasukan saya. Tapi walau apapun, kami telah menemui cara untuk berkomunikasi dengan mudah dan menyelesaikan tugasan yang diberikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sepasukan saya, Najwan Idris, Adib Ali, Luqman Hakim dan Aiman Hakim kerana sangat memahami dan memberikan sokongan yang amat diperlukan untuk menyiapkan tugasan secepat mungkin. Akhir sekali, tugasan ini telah menunjukkan saya cara-cara positif yang boleh membantu saya dalam tugasan masa hadapan yang akan dikendalikan dengan hampir sempurna. Ia juga telah mengajar saya cara mengendalikan temu bual dan cara membuat kajian mendalam tentang topik yang tidak popular di kalangan remaja-remaja Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi dengan limpah kurnianya, maka saya dan kumpulan saya dapat menjalankan tugasan yang telah diamanahkan kepada kami dalam jangka masa yang ditetapkan. Kami amat berbesar hati kerana dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan sempurna. Isu sensitiviti agama ini dipilih oleh kumpulan kami kerana kami ingin menerapkan nilai murni dalam diri masyarakat dan memberi kesedaran terhadap pembaca tentang adab dan batas-batas yang perlu dijaga dalam mengekalkan keharmonian berbilang agama di Malaysia. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada
pensyarah kami iaitu Puan Zuriani Ibrahim kerana memberi tunjuk ajar dan bantuan sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Tak lupa juga ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Encik Izul dan Encik Syabil kerana sudi membantu kami dalam pelaksanaan tugas kali ini. Pada pandangan saya, kajian tentang isu ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan tambahan tentang isu sensitiviti agama di negara kita, khususnya agama Islam, kerana seringkali pihak yang tidak bertanggungjawab atau tidak mengambil peduli melanggar sensitiviti penganut agama Islam seperti penggunaan bahan terlarang dalam produk, makanan dan sebagainya. Akhir kata daripada saya amat bersyukur dapat menyelesaikan tugasan ini pada masa yang ditetapkan kerana di samping memenuhi pemarkahan kerja khusus saya juga dapat banyak maklumat dan manfaat daripada tajuk yang saya dan rakan-rakan saya jalankan pada kali ini. Ternyata ia amat berbaloi pada saya walaupun penat telah menyiapkan kerja khusus ini. Ilmu sangat penting dalam kehidupan kita kerana untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Abdul Zainun. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Zuraini binti Ismail yang telah membimbing kami dan memberi pendedahan terhadap tugasan kami. Tidak lupa juga saya kepada ahli kumpulan saya yang sudah tentu bekerja keras bagi memastikan kajian ini disiapkan dengan jayanya. Kesimpulannya, saya berharap dengan pengalaman dan ilmu yang saya perolehi daripada kajian ini dapat dimanfaatkan kepada diri saya dan orang sekeliling. Sekian, terima kasih daripada saya dan ahli kumpulan saya. Dengan lafaz bismillah dan pujian bagi Tuhan Ar-Rahman, semoga dilimpahkan rahmat dan perlindungan keberkatan serta keredaan yang kekal berpanjangan. Selawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, Rasul dengan pembawa sinar kemalapan, sahabat-sahabatnya dan seluruh pewaris pembawa kebenaran. Semasa melaksanakan tugas saya ini, saya telah berima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagai pengguna tetap media sosial. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan, saya mula lebih memahami tentang isu sensitif agama dari sudut positif maupun negatif. Saya juga mula merasai kepentingan atau pelajaran titas itu terhadap diri. Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi, dengan izin Allah, saya akan praktikan sebaik mungkin. Setelah saya banyak membuat pencarian maklumat, saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar yang lain.